Seperti juga Rendra, bermula dengan blues untuk Bonnie, dia baca di pub ketika dia masih seorang Kristian. Kemudian Allah bagi dia hidayah, dia masuk Islam, kembali ke Rahmatullah juga sebagai seorang Islam. Apabila dia mula menghasilkan puisi-puisi protes Pak Man Doblang, puisi Burung-Burung Kondor, Sajak Orang-Orang Lapar, menjadi penyair yang membawa orang belarak ke jalan raya. Dia tentang Soekarno ni tuan-tuan, sebelum 1968, di penjara. Buah pinggang dia rosak tu adalah kerana dengan sengajanya dipenjara dan dipukul. Dia orang pukul ni, dia orang masa penjara pukul dia, dengan harapan bila dia keluar, buah pinggang dia dah rosak. Tapi dia mati. Dia pernah bercerita kepada saya secara peribadi waktu dia datang Malaysia. Dia datang KL, dia selalu datang KL, satu datang KL, hinggalah satu kali itu seorang yang berada di Kuala Lumpur bagi tahu kepada Rendra. Dia kata yang menantimu bukanlah sahaja banyak di Kuala Lumpur, tapi yang menantimu juga banyak di Kota Baru. Jadi Rendra datang sekali lagi. Dia singgah di KL, kemudian dia naik bas ke Kota Baru. Di Kota Baru ni Rendra, walaupun nama dia hebat, Wali Brodos Subodro Rendra, dilahirkan dalam keluarga Hindu Jawa. Jadi bila dia tahu orang Kelantan ni banyak meminati sajak-sajak dia, maka tahun 1991 ada seorang aktivis teater di Kelantan, arwah juga, Cikgu Abdul Aziz HM ni, cerita zaman-zaman arwah lah pula. Cikgu Abdul Aziz HM ni, bila dia pergi Kelantan tak ada dewan. Kelantan dulu adalah kota penyair. Penyair yang paling ramai di Kuala Lumpur, negeri penyair yang paling ramai adalah Kelantan. Anak Kelantan ramai menjadi penyair yang luar biasa. Bandar teater yang kedua terbesar selepas Kuala Lumpur adalah Pulau Terengganu. Jadi bila Rendra pergi, saya pun naik bas. Cari duit sikit, dapatlah 40-50 ringgit, cukuplah naik bas express biasa tahun 1991 pergi ke Kota Baru. Tahu tak cara tu buat apa? Dekat ruang tamu rumah orang je, ada tiang seri lama rumah Cikgu Aziz HM. Rendra pun bersandar di tiang seri. Masa tu ada semualah yang ada hebat, penyair-penyair Kelantan yang hebat semua ada. Leo WS ada, bukan Saleh Yaakob pelawak, Saleh Yaakob penyair ada, Abdul Aziz, Cikgu Abdul Aziz ada, Abdul Hadi HM ada. Sebutlah semua orang hadir kerana meraihkan pertama kali penyair yang dianggap tersohor hingga ni. Rendra ni baca sajak sampai PBB, sampai ke Amerika. Dia punya hebat ni kerana dia seorang mempunyai kelulusan yang sangat tinggi dalam pendidikan. Dia lulus daripada Amerika. Jadi dia baca puisi seluruh dunia hinggalah di United Nations. Jadi ramailah orang Kelantan datang. Jadi Rendra bersandar dekat tiang seri rumah tu, kami pun duduk keliling rumah. Ruang tamu kan, rumah orang Kelantan kan ruang tamu dia besar tapi tak cukup untuk meraihkan seorang Rendra. Ada yang duduk di ruang pintu tak terbuka, buka pintu, duduk dekat tangga. Penuh lah anak-anak Kelantan datang nak tengok Rendra. Dan saya masih ingat humble-nya Rendra. Kata Rendra, sampai sekarang saya ingat, berhati-hati dengan mentalmu. Kata Rendra, berhati-hati dengan mental kita. Mentalmu yang kuat akan sentiasa membisikkan kepadamu tentang kekuatan jiwamu. Tapi dia kata, berhati-hati dengan buah pinggang, jantung dan juga paru-parumu, kerana mereka tak boleh berbisik padamu. Jadi Rendra pada waktu tu dah kena sakit buah pinggang tu dan dia meninggal sebab sakit tu. Kata Rendra, bila kita kerja kuat, kita kerja apa, akal memang boleh bagi tahu kita macam-macam. Kerana kelebihan akal dia dapat bercakap dengan kita. Tapi kata Rendra, berhati-hati dengan kerja kuatmu. Kerana dia kata akal sentiasa dapat bercakap padamu, buat kerja ni. Kerana dia nak ingatkan pengabaian dia terhadap kesihatan. Jadi buah pinggang dia dah rosak waktu tu. Jadi kata Rendra, kasihani kerana buah ginjalmu, lambungmu dan juga jantungmu tak dapat berbicara padamu. Itu peringatan dia pada tu. Dia suruh jaga tidur, dia suruh jaga semua. Rendra berkahwin dengan Zen, saya lupa lah nama, seorang yang juga meminati sastra. Itulah kalau tuan-tuan tanya. Tapi saya lebih suka Remy Selado. Remy Selado sajaknya lebih mudah, sakartismnya lebih kuat, kritik politiknya lebih sampai. Sebagai contoh lah sajak yang saya suka baca daripada saya remaja sampai sekarang lah.
Kata dia, kangkung dimakan kambing, kambing dimakan harimau, harimau dimakan manusia. Kalau kau bijak, kalau kau faham, itu tanda kau bijak. Tapi kalau kau tak faham, pergi saja ke toko India, beli kain kafan, gantung dirimu di alung-alungan. Itu cerita dia kutuk orang politik kan. Kangkung dimakan kambing, kambing dimakan kangkung dimakan kambing, kambing dimakan harimau. Tapi harimau dimakan manusia. Kalau kau bijak, kau faham itu. Kalau tidak, pergi saja ke toko India, kedai mamak lah. Beli kain kafan, gantung dirimu di alung-alungan, di alang rumah. Masa tu dia menentang kebodohan masyarakat Indonesia yang sentiasa percaya kepada janji politik. Rendra dan Remy Siladu ada beza dia lah. Remy lebih jenaka, Rendra lebih serius. Rendra form band, Rendra Iwan Fal form band kemudiannya band tu berlarak ke seluruh Indonesia untuk mencetuskan reformasi. Nama band tu adalah Kantata Takwa. Dalam band tu Rendra dengan Iwan Fal akan menyanyi, Rendra akan baca sajak. Iwan Fal akan menyanyi, Rendra akan baca sajak. Mereka pergi ke seluruh Indonesia untuk menentang rejim Soeharto yang penuh dengan korup. Tapi dalam semua benda Rendra lebih ditakuti sebab tu Rendra ditangkap dan dipenjara kan. Maksudnya polis di bawah rejim Soeharto lebih takut Rendra daripada Iwan Fal. Padahal Iwan Fal yang banyak peminat. Tapi puisi-puisi Rendra tu. Bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta, sajak burung-burung kondor, sajak orang-orang lapar, paman doblang, tanganmu pencuri, blues untuk Boni, hamba kala dewata. Tu semua sajak-sajak tu kalau baca memang naik semangat. Dia panggil sajak-sajak reformasi. Rendra pernah dijemput datang. Dia pernah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia menyampaikan bacaan sajak di bangunan angkasa kan. Selepas tu pasport dia dimatikan, tak dibenarkan lagi masuk Malaysia kerana dia masuk pada waktu tu dan dia telah membaca sajak dalam satu majlis Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kawan baik dengan Datuk Seri. Saya fikir kalau Rendra masih ada, tentulah salah satu yang Datuk Seri Anwar akan jemput adalah dia. Kerana dia berjuang membela Datuk Seri Anwar ni bukan saja dengan baca sajak di Indonesia, tapi pusing ke seluruh dunia menyatakan sokongan dia kepada reformasi Datuk Seri Anwar pada zaman Datuk Seri Anwar. Itu yang saya boleh cerita. Tapi membaca dalam standard Rendra sangat tinggi. Disiplin, fokus. Kalau saudara dengar sajak blues untuk Boni, tu tahun 60-an tu dia tulis tu ketika dia di Amerika. Waktu dia di Amerika, dia kasihan, dia belajar. Dan dia anak Indonesia yang datang daripada keluarga bangsawan. Bapa dia bupati. Dia dan kisah hidup W.S. Rendra dan Par Pramodia Anantatur sama. Mereka lahir dalam keluarga bangsawan. Dibesar dengan penuh kemanjaan, kasih sayang dan kemewahan. Jadi bila Rendra dihantar ke Amerika dan dia melihat kaum kulit hitam hidup dalam penindasan tahun 60-an, berarti Rendra sampai tu tahun 66 baru kulit hitam dibenarkan mengundi. Rendra sampai sana dah lewat pada 66. Saya rasa 68 Rendra berada di sana. Kemudian Rendra merasa apa yang Amerika lakukan kepada kaum kulit hitam, dia tak boleh terima. Maka banyak sajak-sajak dia yang dihasilkan di Amerika menjadikan legend. The Swan, nyanyian angsa. Dan kemudian dihormati oleh masyarakat sastra Amerika adalah kerana dia orang Asia yang pergi belajar, kemudiannya menyatakan bantahan dan tentangan tak atas penindasan orang kulit putih ke atas kulit hitam. Cuma bila dia balik ke Indonesia pula, dia bawa semangat yang sama juga. Bahawa kemanusiaan harus diselaraskan, keadilan dia. Dan kemudian di antara seni, dia jumpa Islam. Maka dia faham bahawa agama yang akan menjadi pegangan dia. Jadi umur dia masuk Islam, umur dia lewat 30-an. Kemudian kembali ke rahmatullah sebagai seorang Muslim. Banyak Profesor Dr. Zawawi Imran, sedap kalau saudara baca. Zawawi Imran, kalau baca sajak untuk isteri, sedap. Google lah sekarang, sajak-sajak Zawawi Imran untuk isteri. Zawawi Imran ni, dia seorang ulama. Dia ulama Indonesia. Dia kiai. Dia kiai. Jadi Zawawi Imran ni selalu pergi mengajar agama. Dia lebih banyak mengajar agama pada baca puisi, walaupun dia salah seorang penerima anugerah penyair Rasyid Award mewakili Indonesia sebagai penyair terbaik. Jadi Dr. Zawawi Imran ataupun Kiai Zawawi Imran ni,
dia sentiasa merindukan isteri dia kerana dia berpuluh tahun hidup sebagai seorang pendakwah pesantren. Dia banyaklah sajak-sajak dia kepada isteri dia. Antara, kalau indahnya sajak cinta kepada isteri di bawah Sapardi Djoko Damono, dia dipanggil sebagai tipikal Malay. Sajak-sajak dia indah dalam tipikal Malay. Kalau kita baca sajak Hujan Bulan Juni kan, di mana sajak filem dijadikan filem tu daripada karya tulisan Sapardi Djoko Damono. Dia lebih indah dalam bentuk cinta manusia. Tapi kalau kita baca Dr. Zawawi Imran, dia indah kerana nilai agamanya. Maksudnya kalau saudara ingin belajar mencintai isteri, tetapi di dalamnya kalam agama terpelihara kerana ini sajak-sajak kecintaan rumah tangga yang ditulis oleh seorang ulama. Saudara baca Dr. Zawawi Imran. Kalau saudara nak baca yang lebih moden, yang difilmkan, yang menjadi pop culture di Indonesia, seorang penyair tua yang kemudiannya pada tahun 2000-an digilai oleh anak-anak muda Indonesia hingga kumpulan puisinya Hujan Bulan Juni, Hujan Bulan Jun lah, dipuisikan. Dia baru meninggal je, ni Rendra dah lama, 2000-an dah meninggal. Dr. Zawawi Sapardi Djoko Damono tahun 2022. Saudara boleh baca je. Video-video mereka pun banyak di YouTube. Boleh tengok gaya bacaan mereka. Banyak di YouTube.